Tahun 95 dan subsidi, jom kita tengok. Beginilah cara kalau nak persoal, barulah terbaik. RON 95 turun RM1.90 seliter. Semua rakyat dapat, bagus. Tapi jangan syok awal sangat. Banyak persoalan yang masih perlu dijawab. 1. Kota rakyat sebulan 300 liter. Habis je kota tu, kita bayar RM2.05 macam biasa atau terus kena harga foreigner RM2.60. Serious? Kenapa kerajaan tak nak jawab terus terang? Kedua, setiap kali isi minyak, IC kena scan. Soalan besar, data rakyat simpan kat stesen minyak atau kerajaan? Siapa kawal? Macam mana nak jamin tak bocor lagi? Rekod Malaysia bab data leak memang tak cantik. 3. Kalau sistem down, masa tu rakyat boleh isi minyak macam biasa ke atau kena tunggu sistem recover baru boleh jalan? Ada alternatif ke? Kalau tiada, itu beban tambahan untuk rakyat. 4. Orang asing dan syarikat kena bayar harga mahal. Betul. Tapi mekanisme kawalan kat mana? Kalau longgar, esok-esok minyak subsidi bocor masuk pasaran gelap, rakyat juga yang rugi. 5. Sistem dan kad terminal ni bukannya percuma. Berapa ratus juta dah dibelanjakan? Duit rakyat. Jangan sampai... Dah tonton? Begini cara untuk meningkatkan ekonomi negara. Bukannya fitnah sini sana, melalak memaki hamun di sini sana. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita paling malang diterima oleh Najib hari ini. Najib seorang yang tidak jujur, malangnya. Ini berita yang amat mengejutkan kita. Malangnya, Najib seorang yang tidak jujur. Najib tidak memaklumkan kepada kabinet berkenaan wang 42 juta ringgit yang dimasukkan ke akaun peribadinya, kata Peguam SRC. Wow. Ini satu pendedahan pengakuan daripada peguam yang memang luar biasa. Saya pun kalau ada tiba-tiba masuk dalam akaun saya 42 juta, saya pasti akan berfikir ini milik siapa? Jangankan 42 juta, masuk 1 juta pun kita akan bising, kita akan takut dan kita pasti akan telefon bank. Kita pasti mahu tahu duit itu milik siapa, kenapa ada di dalam, dan siapa yang pemiliknya. Tidak kita berani pun guna. Mungkin itulah yang terjadi pada Najib. Tapi, malangnya, Najib seorang yang tidak jujur, kata peguam. Betulkah itu? Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak adalah seorang yang tidak jujur dan kerap menuding jari kepada pihak lain berhubung penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad. Peguam syarikat itu, Lim Chi Wei, berkata demikian di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainal Abidin dalam kes saman berjumlah 1.18 bilion US dollar terhadap Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif syarikat tersebut, Nik Faisal Arif Kamil. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, kami benci penipu. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Lalu, penyakit berakar di dalam tubuh badan kita dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan menghapuskan dan menghancurkan semua jenis penyakit yang bersarang dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia.
Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini ialah jawaban kepada doa Anda semua. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Menurut peguam ini lagi, malangnya Najib seorang tidak jujur. Walaupun beliau percaya wang SRC berjumlah 42 juta ringgit telah dimasukkan ke dalam akaun bank pribadinya, beliau tidak memaklumkan perkara itu kepada kabinet, katanya. Dia menambah, SRC tidak boleh dijadikan kambing hitam bagi urusan pinjaman dan kelulusan pinjaman jangka pendek, karena perkara itu berada di bawah bidang kuasa serta kuasa kelulusan Najib sendiri, bukannya syarikat tersebut. Lim juga berhujah bahwa alasan Najib ketika menjadi Perdana Menteri terlalu sibuk untuk mengambil tahu soal ketelitian dan butiran lain adalah tidak berasas. Menurutnya, Najib yang dianggap planatif sebagai pengarah bayangan syarikat menunjukkan kecenderungan berterusan untuk mengelak proses ketelitian sekaligus mencipta keadaan yang membolehkan penipuan SRC berlaku dan berakar. Apa yang lebih berkemungkinan ialah Najib sedar bahawa proses ketelitian tidak dijalankan secukupnya, tetapi tidak peduli untuk mengarahkannya dilakukan kerana ia hanya akan menyukarkan penyelewengan dana yang akhirnya dilakukan, katanya. SRC yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan ditubuhkan pada tahun 2011. Saman itu difailkan pada tahun 2021 dengan SRC memohon mahkamah mengisytiharkan Najib dan Nik Faisal bertanggungjawab atas pelanggaran tugas fiduciary serta amanah secara penipuan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan paling teruk dan buruk sekali diterima oleh Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Hadiah Wang, dan terutamanya Mahathir. Mahathir sangka kerajaan ini tidak akan dapat bertahan. Perikatan Nasional juga selalu kata kerajaan ini tidak akan dapat bertahan. Paling lama pun 2-3 bulan kata mereka. Tapi sekarang sudah hampir 3 tahun setengah. Dan paling hebat sekali diramalkan bahawa kerajaan Madani akan ada peluang jadi kerajaan semula pada PRU 16. Dan orang yang menyatakan ini bukanlah orang biasa-biasa. Orang ini sukar untuk kita tolak kenyataannya kerana beliau bukan orang yang suka tukang cucuk, tukang kipas Anwar Ibrahim, Hassan Abdul Karim, nama yang pasti Anda kenal. Walaupun beliau adalah veteran dalam PKR, tapi beliau tidak pernah mengipas Anwar Ibrahim. Mana yang salah dia sebut secara terang-terangan, sama ada di parlimen maupun di luar parlimen. Dia tidak pernah mengipas Anwar Ibrahim. Tapi kali ini dia secara jujur menyatakan bahawa formula bijak RON 95 Madani ada peluang jadi kerajaan semula pada PRU 16, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim, yang menyifatkan keputusan kerajaan untuk mengekalkan subsidi petrol RON 95 kepada semua warga negara sebagai satu formula ekonomi yang bijak dan memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat. Menurutnya, walaupun rakyat tidak begitu memahami falsafah Madani yang sering diangkat kerajaan, namun pengumuman mengenai dasar subsidi itu tetap mendapat sambutan positif kerana ia menyentuh terus kehidupan harian rakyat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita dan bersarang berkembang di dalam tubuh badan kita. Tetapi berita baiknya, terapi imun ini mendidik, menguatkan, membijakkan imun badan dan menyeimbangkan imun badan kita.
Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang sudah bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Imun badan kita menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan kesehatan, mungkin ini jawaban yang Anda cari. Saudara, hubungi nomor telepon saya melalui WhatsApp sekarang. Menurut beliau, walaupun rakyat biasa tidak begitu memahami falsafah madani yang sering diangkat kerajaan, namun pengumuman mengenai dasar subsidi itu tetap mendapat sambutan positif karena ia menyentuh terus kehidupan rakyat. Rakyat miskin dan kaya menyokong pengumuman kerajaan Madani bahawa subsidi petrol RON 95 untuk semua warga negara. Dasar seperti ini popular kepada rakyat tanpa mengira kelas dan ras. Bukanlah satu kesalahan bagi kerajaan melaksanakan dasar yang popular, katanya. Pilihan raya negeri dan pilihan raya umum tidak lama lagi akan tiba, katanya. Menurut ahli parlimen PKR yang lantang itu, langkah tersebut membolehkan kerajaan menjimatkan antara 2,5 bilion hingga 4 bilion setahun selain memberi ruang kepada rakyat berpendapatan rendah dan sederhana menikmati lebihan pendapatan boleh guna. Katanya lagi, bukan sahaja golongan B40 dan M40 yang gembira dengan pengumuman itu, malah kumpulan berpendapatan tinggi T20 juga tidak membantah kerana subsidi itu bersifat menyeluruh. Kerajaan dapat berjimat, rakyat juga dapat berjimat, sedikit sebanyak pendapatan boleh belanja rakyat bertambah, katanya lagi. Sejak beberapa tahun lalu, kerajaan pernah menimbang pendekatan subsidi bersasar dengan tujuan mengurangkan ketirisan kepada golongan berpendapatan tinggi. Namun, rancangan itu beberapa kali ditangguh kerana dibimbangi menjejaskan kos sara hidup rakyat B40 dan M40 yang sedang berdepan tekanan inflasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.